jemaat-jemaat yang posisinya sampai di atas jabatan. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar.
itulah keadaan berlaku di kota Mekah, di mana maksiat zina, penjudian, pembunuhan, arak dan seterus-terusnya bermaharajalela di atas bumi Mekah ini. Mekah diselubungi dengan kegelapan. Tetapi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu perubahan yang amat besar. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada pagi lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya Siti Aminah merasakan sakit perutnya yang hampir melahirkan anaknya. Dan masa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua bidadari daripada syurga untuk menjadi bidan dan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Siti Aminah bahawa aku tidak melihat dalam rumahku melainkan cahaya sahaja. Begitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini dengan membawa cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dengan penuh cahaya, sehinggakan seluruh rumah itu menjadi cahaya. Bahkan kota Mekah ini menjadi cahaya, bahkan dunia pun menjadi cahaya. Begitulah keadaannya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa penuh barakah kepada bumi seluruhnya. Jadi tuan-tuan gambarkan, kalau seluruh bumi mendapat cahaya dan barakah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kelahirannya, kita sekarang berada di samping tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah barakahnya tempatnya kita berada sekarang. Ya Rabbi ala hadi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Salatullahi ala Muhammad Rasulullah Habibullah Salatullahi ala Muhammad Rasulullah Habibullah Syafi'una ya Rasulullah Syafi'una ya Rasulullah Salli wa sallim ya Rabbi ala hadi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Muhammadin. Inilah dia perkuburan Mekah yang dinamakan Ma'la. Di sinilah terletak perkuburan sekian mereka yang meninggal di kota Mekah, termasuk para jemaah haji dan umrah dan juga mereka yang bermustautin dan bermukim di Mekah. Maqam Siti Khadijah kelihatan di jendela yang disaksikan oleh orang yang sedang berdiri, itulah dia. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi. Sekarang kita berada di hadapan masjid yang bernama Masjid Jin. Masjid Jin ini dinamakan demikian kerana inilah tempatnya golongan jin memeluk agama Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar golongan jin di sini. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan daripada sisi para sahabat. Sahabat-sahabat pun mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ketemui. Sahabat pun saudara sebimbang apakah Nabi kena kidnap oleh orang-orang kafir. Dan tetapi waktu hampir subuh, baginda pun muncul kembali. Kemudian baginda pun menceritakan yang baginda pergi ke satu tempat untuk mengajar orang-orang jin memeluk agama Islam. Dan baginda pun berkata kepada sahabatnya tersebut, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wahai Abdullah, hendakkah aku tunjukkan kau di mana tempatnya? Abdullah pun kata, bahkan ya Rasulullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bawa Abdullah ke tempat ini, dan masih lagi ada kayu-kayu yang membakar untuk memanaskan keadaan kerana masa itu musim sejuk. Jadi Nabi kata inilah tempatnya orang-orang jin. Aku ajar mereka dan mereka memeluk agama Islam. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
maghfirah di dalam syahdu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosaku. Laksana buih di laut memutih, hanyut ditelan gelombang nafsu. Hari-hari yang telah aku lalui, ingin ku tinggalkan, terus bersenang diri. Ingin aku kembali kepada fitrah insani, tak sanggup ku jelajahi rimba duniawi. Bebaskanlah diriku dari dibawa. Setelah melalui pada pasir Bukit Bungkau selama 1 minggu, maka bekalan air yang mereka bawa telah kering. Jadi sahabat-sahabat ke pupusan air, maka dikatakan Rasulullah SAW telah kumpulkan air yang sedikit-sedikit itu. Maka Nabi SAW pun ambil bekas yang besar, maka Nabi SAW memasukkan jari dia di dalam air itu. Maka air itu pun makin banyak, tuan-tuan. Rupanya jari-jari Nabi SAW ni keluar air macam air, tuan-tuan. Masya Allah. Itulah mujizat Nabi SAW, tuan-tuan, ya. Iaitu air yang paling mulia sekali dalam dunia. Maksudnya air yang keluar daripada tangan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, maka Rasulullah SAW nampak macam tu je, ya. Jadi sahabat-sahabat menggunakanlah air itu untuk berwuduk dan mandi sebagainya. Maka tuan-tuan, maka Nabi SAW memperintahkan sahabat. Nabi SAW telah ambil anak panah dia, bagi pacak anak panah ni di pada pasir tadi, ya, di tempat tadi. Itu tuan-tuan, ya. Bihamdihi subhanallah al-azim subhanallah. Bukitnya depan kita yang kita nampak yang tinggi itu, itulah namanya Bukit Jabatur. Bukit Jabatur adalah terletak di selatan kota Mekah Al-Mukarramah. Dan sejarah ini dia berlaku pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu melakukan hijrah ke kota Madinah Munawwarah. Berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju ke Madinah. Madinah terletak di utara Mekah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bijak. Nabi tahu, orang-orang kafir Quraisy semua tahu Nabi nak pergi ke Madinah. Untuk mengelirukan keadaan, Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menuju ke selatan Mekah, menuju ke Bukit Jabatur. Jadi Bukit Jabatur ni adalah selatan Mekah, tuan-tuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar naik atas bukit ini, dan bukit ini bukan mudah untuk dinaiki. Banyak orang menaiki bukit ini, bila dia naik terus dia nazar tak mau naik lagi. Kenapa? Kerana susah naiknya. Gambarkan, tuan-tuan, di tengah malam Nabi naik, dan Nabi naik dengan Sayyidina Abu Bakar dengan susah payah sampailah atas bukit itu. Dan apabila atas bukit itu ada satu buah gua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk gua itu. Sayyidina Abu Bakar kata, nanti dulu ya Rasulullah. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar kata, biar aku masukkan tangan aku dulu. Maka Sayyidina Abu Bakar masukkan tangannya. Maka Nabi tanya, ya Abu Bakar, apa yang kau buat? Rasulullah Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, kalau ada ular dalam gua ini, biarlah tangan aku yang kena patuk, bukan kau ya Rasulullah. Subhanallah, sayangnya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tak ada apa-apa dalam gua itu, maka Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk. Dan kemudian apabila Sayyidina Abu Bakar nak duduk, Sayyidina Abu Bakar ternampak ada satu lubang, dan Sayyidina Abu Bakar bimbang, takut-takut itu lubang ular. Maka Sayyidina Abu Bakar sendalkan dengan tumitnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbaring di atas paha Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Maka tengah-tengah Nabi berbaring, tiba-tiba air mata Sayyidina Abu Bakar menitis terkena pada pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tengok, ya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Jawab Abu Bakar, ya Rasulullah, lubang kaki aku ni memang betul lubang ular.
dan aku kena patuk dengan ular. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang mempunyai mukjizat, boleh berbicara pada ular yang ada di lubang tu. Wahai ular, kenapa kau patuk kaki sahabat aku ini? Maka ular itu menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya datuk nenek aku, ular datuk nenek aku telah beritahu bahawa akan ada Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat mulia akan datang ke gua kita ini. Subhanallah tuan-tuan, semuanya sudah tertulis di sisi Allah Ta'ala. Maka aku sudah merancang, kalau Nabi itu datang, aku nak lihat wajahnya. Tapi bila Sayyidina Abu Bakar tutup lubang aku tak dapat lihat wajah kau. Sebab tu aku patuk kakinya. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan ya. Begitulah ular pun rindu nak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua rindu tak jumpa Nabi? Rindu ke tidak? Allahumma ya Allah, kesaksikanlah ya Allah, kami semua rindu dan kasih kepada Nabi kami. Kurniakanlah kami dapat menatap wajah baginda yang mulia walaupun sekelip mata dalam hidup ini sebelum mati kami. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu mengerjakan hajatul wada, haji perpisahan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur dan asar, jamak dan kasar di tempatnya sekarang dibangunkan masjid yang dinamakan Masjid Namirah. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sembahyang, baginda datang ke sisi Jabal Rahmah. Di sisi Jabal Rahmah, inilah bukit Jabal Rahmah yang ada. Di sisi Jabal Rahmah ini ada satu batu besar, dan di pinggir batu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas untanya menghadap ke arah kiblat berdoa kepada Allah Taala. Di manakah tempatnya Nabi berdiri itu? Tempatnya tuan-tuan berada sekarang ini. Sebab itu kami bawa datang ke sini, tempat ini, kerana inilah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas untanya menghadap ke arah kiblat. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdoa dan berdoa daripada lepas zuhur sampai ke masuknya maghrib. Tengah-tengah Nabi doa, tiba-tiba unta Nabi terduduk. Unta yang berdiri itu terduduk dan Nabi menitis-nitis peluh. Sahabat-sahabat sudah rasa bimbang apakah yang berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebentar kemudian baginda pun bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepadaku. Jadi wahyu ini berat tuan-tuan dan puan-puan, sampai unta pun tak boleh angkat sampai unta terduduk. Subhanallah. Tapi Rasulullah SAW kerana kekuatan rohaninya, dia dapat menerima wahyu itu. Maka wahyu itulah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan nikmatku atas kamu, dan aku sempurnakan agama kepada kamu, dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Apabila sahabat-sahabat mendengar akan ayat ini, semua mereka merasa gembira. Kenapa? Kerana agama Islam sudah sempurna. Tetapi dalam 124,000 sahabat yang datang haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sahabat menangis. Sahabat itu ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an datang, "Ya Abu Bakar, kenapa kau menangis?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Aku menangis kerana dua perkara. Pertama, apabila agama sudah sempurna, artinya utusan Nabi, mission Nabi sudah selesai. Artinya baginda akan kembali kepada Allah." Memang benar sekali kata Abu Bakar. Tepat lepas 3 bulan turun ayat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Taala pada tanggal 12 Rabiul Awal. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Bukan hanya bangunan masjid, semua kawasan yang diperuntukkan untuk sembahyang itu dikira masjid. Jadi kalau sekiranya kita sampai di perkarangan masjid, pintu masjid depan, tapi ini perkarangan masjid dah masuk gate dah, dan memang ini tujuannya untuk jadi tempat sembahyang, sudah kira sebagai perkarangan masjid. Pahala dia satu sembahyang dalam Masjid Nabawi 1000 pahala sembahyang di masjid yang lain. Kalau kita dalam Masjidil Haram, satu sembahyang dalam Masjidil Haram 100,000 sembahyang di masjid yang lain. Tapi kalau secara dosa pun bertambah juga tuan-tuannya. Jangan kira pahala saja, dosa pun kena kira juga. Ni tuan-tuan dan puan-puan nak belayar pergi Madinah ni, minta maaf dengan kawan-kawan, ya, satu bilik. Mungkin kita nak, kawan-kawan nak pakai aircon, kita matikan aircon. Kawan-kawan nak pakai lampu, kita matikan lampu. Ataupun kita merokok dalam bilik, orang-orang tak suka tapi dia tak cakap, minta maaf lah ya, aku ni banyak perkara salah, mungkin korang tak suka aku buat, minta maaf lah. Astaghfirullah